Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so untuk topik ini sebelum kita mulakan, jelas dengan menunjukkan konten. Okey. So hari ini apa yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan bab 4. Okey, subtopik 4.1.2 iaitu atur cara yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan. Sebelum ni kita dah lihat 4.1.1 pemboleh ubah dan operator matematik. Okey, dalam pengatur caraan. Okey, so hari ni kita akan lihat atur cara yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, seperti yang semua sedia maklum, okey, kalau kita flashback balik semula, okey, kita dah belajar sebelum ni ada 3. Iaitu yang pertama pilihan tunggal, dui pilihan, struktur kawalan dui pilihan, dan yang ketiga adalah struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, di mana untuk pilihan tunggal dia ada satu syarat saja. Okey, dan ada satu tindakan dui pilihan. Okey, ada satu syarat tetapi ada 2 tindakan. Okey, manakala untuk pelbagai pilihan pula dia ada banyak syarat. Okey, ada pelbagai syarat dan juga ada pelbagai tindakan yang akan dibuat. Okey, so bila kita masuk dalam aplikasi, okey, contoh dalam kehidupan seharian kita adalah kita nak pergi Kuantan daripada Pekan. Okey, kita ada berapa jalan? Kita ada 3 jalan. Okey, yang pertama kita melalui Kipsas. Yang kedua jalan nak menuju ke jalan nak ke Kuantan tu melalui Tanjung Lumpur. Dan yang ketiga nak pergi Bandar Kuantan melalui Teluk Sisik. Ada shortcut jalan di situ kan. Okey, so itu antara contoh lah struktur kawalan pelbagai pilihan. Ada banyak pilihan. So macam mana kita nak tetapkan, kita nak ikut laluan 1 ke, nak ikut laluan Kipsas ke, nak ikut laluan Tanjung Lumpur ke, nak ikut laluan Teluk Sisik. So ada syarat-syarat. Contoh, kalau nak pergi Kuantan, tak nak ikut, tak nak ada banyak traffic light, lalu jalan mana. Ataupun kita nak pergi Kuantan, tempat yang spesifik mana. Katakan kita nak pergi area berdekatan dengan Tanjung Lumpur, so kita lalu laluan Tanjung Lumpur. So itu adalah syarat-syarat yang kita akan pertimbangkan untuk kita membuat pilihan sama ada kita nak melalui laluan yang mana lebih efektif lah, lebih orang kata lebih sesuai lah untuk kita lalu. Okay, so next, itu dalam kehidupan seharian kita lah, aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Okay. Kalau ikut dalam pengekodan, apa yang kita akan gunakan dalam pengekodan untuk struktur kawalan pilihan tunggal. Dia ada satu je, if. Jika. Bahasa Melayu dia jika. Kalau dui pilihan, pengekodan dia if else. If else. Ada 2 je. Kalau pelbagai pilihan, dia ada if, else if, else. So maksudnya if yang pertama, kemudian else, dalam else tu ada if lagi.
Ending akhir sekali barulah else yang terakhir. Okey. So untuk hari ini kita nak fokuskan, okey sebelum kita fokus kepada apps yang kita akan guna, okey kita nak tengok dulu contoh. Okey contoh, okey ingat ini adalah pseudocode. Manakala yang bawah ini adalah chart ta'alif. Benda ni sentiasa awak akan bawa sehinggalah pengetahuan sehingga besar ni pun kita akan nampak lagi carta alih dalam satu-satu skop kerja yang ada. Okey. So untuk pseudocode bila kita nampak ada banyak jika atau if else if, so itu adalah struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey contoh mula. Mula. Ini berkaitan dengan apa? Ini adalah memaparkan atau cara yang memaparkan pernyataan mengenai umur pengguna apabila pengguna memasukkan umur mereka. Okey, dalam bentuk digit. Alright. So kita tengok. Mula, masukkan umur. Jika umur lebih daripada 59, paparkan anda ialah seorang warga emas. Jika umur lebih daripada 30, anda ialah seorang dewasa. Jika umur lebih daripada 14, anda ialah seorang belia. Okey, jika umur lebih daripada 12, anda ialah seorang awal remaja. Jika tidak, paparkan anda masih kanak-kanak. Tamat jika tamat. Okey, so itu dalam bentuk pseudocode. Maksudnya kita boleh jangkakan output kalau kita masukkan umur 100, so dia akan berada di bahagian atas. Yang ni. Lebih daripada 100 tu lebih daripada 59 kan? So kita adalah warga emas. Itu jangkaan output yang kita akan dapat. Jikalau kita masukkan umur kita 3. Okay, so 3 adalah dia tak ada pun. Dia tak lebih 59, dia tak lebih 30, tak lebih 14, tak lebih 12. So secara tak langsung dan kita pun tahu umur 3 tahun adalah kanak-kanak. Okey, seterusnya. Ini adalah carta alih bagi struktur kawalan pilihan, pelbagai pilihan kita. So kita tengok mula, masukkan umur anda. Okey, adakah umur lebih daripada 59? Kalau ya, paparkan anda ialah seorang warga emas. Okey, jika tidak, dia tanya lagi. Okey, masuk lagi pilihan yang lain, syarat lain. Adakah umur lebih daripada 30? Kalau ya, anda ialah seorang dewasa. Okey, jika tidak, dia akan melalui lagi syarat yang lain. Adakah umur lebih besar daripada 14? Jika ya, anda ialah seorang belia. Okey, jika tidak, dia akan melalui syarat yang lain lagi, yang seterusnya. Iaitu adakah umur anda lebih besar daripada 12? Okey, jika ya, anda ialah seorang awal remaja. Jika tidak, paparkan. Okey, jika tidak paparkan, anda masih kanak-kanak. Okey. Alright, seterusnya. Kita melihat ada gangguan sedikit. Okey, ada gangguan sedikit ya. Okey, ada gangguan sedikit dekat laptop saya. Sebentar.
soalan flyer. Okey. Maaf atas masalah teknikal tadi. Okey, so kita sambung. Okay, so tadi sehingga jika umur 3 tahun maka adakah umur lebih besar daripada 12? Okey. Jika ya, anda ialah seorang amal remaja. Jika tidak, anda masih kanak-kanak. Okey, kemudian tamat. Okey. So, yang ni kita dapat cerita dari segi sudut kod dan juga carta alih. Kita tak dapat nampak dia punya secara real situation. Okay, sebab tu untuk kod arahan kita akan aplikasikan, practice dekat dalam apps yang kita akan gunakan. Okay, sebelum ni kita dah minta awak untuk install apps tersebut, di mana untuk website ataupun kalau jika you all guna laptop, okay, boleh guna Scratch, tak jadi masalah. Tapi memandangkan murid-murid teacher tingkatan 1 sekarang ni tak semua ada laptop. Maka setelah teacher search dan juga cari, maksudnya teacher cari, alhamdulillah teacher berjumpa dengan satu aplikasi, okay, di mana aplikasi ni adalah PictoBlocks. Okay, PictoBlocks. So you all boleh install PictoBlocks, okay, install macam biasa, and then boleh nak sama ada nak register ataupun tidak. Macam teacher register siap-siap. Okay, supaya kenapa teacher register, apa benefit bila register, kita ada MySpace and then semua yang kita simpan tu ada dekat dalam MySpace. Okay, so next time kita boleh tengok semula apa yang kita dah buat. Okay, in case kalau awak tak install pun, okay, awak masih lagi boleh, bukan tak install. Kalau awak tak register, tak sign in, awak masih lagi boleh buat. Okay, jangan risau. Okay, apa yang ada dekat dalam PictoBlocks? Okay, sekejap kenapa dia tak sharing? Okay. So PictoBlocks okay. So ini adalah selepas awak install, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Alright, so apa yang kita nak buat adalah kita boleh tekan tanda tambah. Tapi macam teacher bagi tahu tadi, benefit banyak sikit lah bila alright. So first yang kita akan buat adalah kita tekan tanda tambah. Tambah means kita nak buat lah, kita nak buka workspace dia. So dia akan keluar paparan begini. Okay, macam saya bagi tahu tadi, untuk Scratch dia tak ada apps. Setakat ni tak ada lagi apps Scratch. Okay, yang Android lah, I mean Android. Yang ada hanyalah tutorial sahaja. Setakat ilmu yang teacher ada sekarang ni lah. Okay, so far bila jumpa PictoBlocks ni, dia punya menu dalam dia, tools, function dalam dia lebih kurang sama je macam Scratch. Cuma beza Scratch, dia punya icon dia adalah kucing. Okay, but then
PictoBlocks ni ikon dia adalah Toby. Toby adalah bear. Okay, beruang. Okay. As long as dia sama lebih kurang macam Scratch, kita masih boleh guna. Dan yang paling penting adalah murid-murid, okay, my students boleh install dekat dalam handphone masing-masing. Okay, so tak ada masalah dah yang tu. Okay, next. Okay, kita nak tengok apa yang ada dekat dalam PictoBlocks ni. Once awak dah install, okay, install macam biasa. Siapa yang tak tahu install boleh tanyalah. So far teacher rasa tak ada masalah kot semua budak. Okay, semua students. Sebab games pun you all boleh install, right? So dia sama je. Pergi dekat Play Store ataupun kalau iPhone you boleh pergi dekat App Store. Okay. Kemudian type je PictoBlocks and then install. Okay, once install dia akan keluar paparan macam ni. Okay, sama ada teacher dah beritahu tadi sama ada nak register ataupun tak perlu register. Dua-dua boleh. Okay. Tanda tambah ni, klik tambah means kita nak add. Okay, add new. Okay, dekat tepi, bahagian tepi ni, alright, kalau awak nampak tepi sebelah kiri. Okay, so ada motion, ada looks, ada sound, events, control, sensing, operators, variables, my blocks. Okay, so sebenarnya kalau kita nak scroll up untuk dia down, untuk dia turun pun boleh, tapi agak leceh lah. So kita just untuk motion, kita tekan motion. Untuk control, you just click the control and then dia terus keluar bahagian control. Okay, operator and so on. Okay, alright. So untuk first, teacher lebih suka, sebab kita nak berkenalan kan, sebelum kita pandai nak explore, kita pergi yang paling simple dulu. Okay, tapi sebab untuk kelas kali ni, teacher nak tunjukkan struktur kawalan pelbagai pilihan, maka akan ada kita gunakan if, else lah. Okay, untuk video yang paling simple tu, pada video yang sebelum ni, teacher dah bagi ke awak. Okay, so this one, okay, kita boleh tengok, anak-anak murid boleh tengok pada muka surat. Kalau dalam teks tu, muka surat 98. Okay. First, copy je dulu. Copy je. Maksudnya follow lah. Nak copy tak boleh kan? Follow. Okay, dia cakap kat situ apa? When, warna apa kat situ? Warna orange. Okay, pergi kat warna orange. Okay, ada tak dekat orange? Oh, sorry. Itu kuning. Okay, event. Event. Kuning dengan orange macam lebih kurang je. Okay, so when click. Cara dia, klik, tekan dekat, select dekat event tu, drag. Click and drag. Kalau alamak dah terlebih ada dua kan, so klik, letak je kat tepi, lepaskan. Dia akan hilang, disappear macam tu. Okay, alright, so apa lagi? Dia kata ask. Ask warna apa? Ask warna blue, blue colour. Okay, ada tak kat blue kat sini? Ada tak ask? Okay, kalau tak ada, kita tengok dekat sensing. Sebab dua-dua warna biru kan? Yang ni blue, yang ni pun blue. Okay, so ada ask kat situ. Ask. Ask ni untuk kita tanya something. Okay, so dekat situ dia kata masukkan umur anda. So type kan. Masukkan umur anda. Save. Tekan save. Okay. Lepas tu if. Okay. Control. Dekat control kita masukkan if else. Ingat sebab kita gunakan struktur kawalan pelbagai pilihan, maka kita akan ada if, else, if dengan else. Okay. So first if yang pertama, nampak tak bentuk dia? Bentuk dekat if ni. Okay, bentuk, apa kita panggil bentuk ni bentuk, nak kata bentuk diamond tak juga, lebih kurang macam bentuk diamond lah Okay, so
Lepas tu dekat dalam tu ada warna hijau, warna biru. Okey, kita pergi dekat warna hijau. Operator. Sebab dia melibatkan operator matematik lebih besar, lebih kecil, tambah, tolak dan sebagainya. Okey, so nampak tak bentuk dia sama? So kita akan guna yang lebih besar. Ni. Ni bentuk dia. Masukkan dekat dalam tu. Okay. So if ada answer warna biru. Okey, biru bentuk dia sama dengan bujur ni, oval. Okey, so masukkan dalam tu. Okey, so dia kata if answer bigger than 59. Okey, tukar 59. Save. Okey, save. Alright, so dia kena apa? C. Purple color. Save. Anda ialah seorang warga emas. Anda ialah seorang warga emas. Anda ialah seorang warga emas. Okey, tekan save. Kalau awak tak tekan save, nanti dia tak masuk dekat dalam coding awak tu lah. Okey, for 2 second. Okey, nanti kita tengok. Kalau 2 second ni, 2 ni boleh ubah. So, kita tengok nanti. Nak ubah ke, kalau dia sekejap sangat, kita ubah. Okey, lepas tu dia kata stop. Okey, stop. Okey, lepas tu else. Lepas tu if. Ni yang kita panggil else if ni. Okey, kalau dekat dalam laptop, awak boleh copy paste je. Okey, tapi dekat dalam handphone ni dia agak susah, so tak apa. Kita buat satu-satu benda yang sama. Kalau dekat laptop, awak boleh copy paste. This one. Okey. So tadi warna green. Okey, lepas tu answer. Okey, lepas tu purple. Okey. So dia kata yang kedua ni, jika umur lebih kecil daripada 30. Kecil daripada 30. Sorry, bukan lebih kecil. Sorry. Lebih besar sorry, bigger than. Jika answer lebih besar daripada 30, so anda ialah seorang dewasa. Anda ialah seorang dewasa. Seorang dewasa. Okey. Anda ialah masa lebih besar daripada 30, say anda ialah seorang dewasa. Okey, kemudian kita tambah lagi E, control. Okay, operator, answer. Okay, jika if umur lebih besar daripada 14. Okay, going the Mr. Okay, apa ini? Okay. So apa yang dia answer lebih besar daripada 14? Anda ialah seorang belia. Okay, so tukar bahasa. Anda, okay. You tekan I, tekan I. A, L, A, H. Okay, space. Okay, anda ialah S, E, O, R, A,
and G. Seorang P. Beli. Yeah. Okay, good. Alright, okay. Ialah seorang belia. Okay. So, lagi. Next pula. Tambah lagi. If. Okay, if operator answer lebih besar daripada mana? 12 pula. Kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 1, 2, 3. Sekarang kita yang ketiga. Lebih besar daripada 12. So, say. Kena say apa? Anda ialah seorang awal remaja. Wait. Okay. And Anda LASEORANG. Anda ialah seorang awal AWL. Buat tangan macam ni, buat tangan macam ni. L. Awal M A J A. Okay, full stop. Okay. Awal remaja. Anda ialah seorang awal remaja. Okay, tekan ni adik. Tekan save. Tekan save. Okay. Alright. So anda ialah awal remaja. Okay, so we have another one. Okay, wait. Not yet. Okay, okay. Okay. Masuk bawah jangan masuk bawah yes say tu. Kita masuk dekat bahagian lepas. Okay. Okay, ni the green one. Tekan green. Green atas. Okay. Green yang. Okay, so you drag in. Adik guna ni senang. Right. And the blue. Okay, answer. Okay. So this one. Oh, bukan lebih besar, lebih kecil. Sorry. Operator. Answer. Okay, so 50. Kalau umur lebih kecil daripada 13. Okay, this one. Purple color. Okay, say. Alright, say what? Okay, wait. Say anda masih kanak-kanak. Okay, come. A N D A. Bukan A. A. Anda M A S I H. Masih K A N A K. Kanak K kanak-kanak. Okay. See. Allah. Alright, okay. Lepas tu last sekali adalah stop. Okay, kita ambil stop.
Okey, so sekarang tiba masa untuk kita runkan dia. Okay, stop. Adik tengok ni, adik tengok. Okay. So kita stopkan dia. So kita klik. Okay, sekejap So run. Okay, how we are going to run it? Tekan je flag hijau tu, the green flag tu, tekan. Tak nampak apa-apa pun kan? Okay, sebab tadi saya dah tekan mata tu jadi dia tak nampak. So kita boleh tekan sebelah flag tu. Nampak? Nampak kan? Okay, saya tunjuk. Okay, bawah sebelah kanan tu ada flag hijau. So tekan flag. So kita dah run lah sebenarnya. Okay, tapi tak nampak sebab kita teacher dah tutup tadi. So macam mana kita nak nampak dia? Tekan sebelah button yang warna merah sekarang tu ada tanda anak panah tu untuk kita besarkan dia. Okay, macam ni. Boleh? Okay. So this one, masukkan umur anda. Okay, umur adik berapa? 3. Say 3. 3. Where's 3? Mana 3? 3 je. Umur adik 44. 3. Okay, good. Okay, tekan save. Anda masih kanak-kanak. Okay, betul lah. Alright, okay, kita tekan play lagi. Sorry, bukan play, run. Kita run lagi. Okay, masukkan umur anda. Okay, katakan teacher. 99. Okay. Anda ialah warga emas. Okay, betul lah. Please. Okay, masukkan umur anda. Okay, katakan umur anda 37. Okay, 3. Ambil 3. Ambil 3. 7. Tak masuk. Use your finger lah. Finger. Macam ni. Like this. 3. 3. 3, yes. Okay, good. 7. Okay, tekan save. Anda ialah seorang dewasa. Anda ialah seorang belia. Anda ialah seorang awal remaja. See? Maksudnya kita punya ni macam ada something wrong somewhere. Okay, cuba letak lagi. 40 pula. Anda ialah dewasa. Anda ialah belia. Dia jadi confused pada satu. So, ada ralat. Ada ralat dekat kita punya coding. So, kita tutup balik ni. Kita tekan balik semula tanda anak panah tu semua untuk minimizekan dia. Okay. Lepas tu kita tengok. Okay. So, kita tahu tadi bila kita letak 30, dia berada dekat bahagian if yang kedua ni. Yang pertama, kita bawa else. Dia keluar dewasa, belia, dia keluar juga awal remaja pun dia keluar. Tapi kanak-kanak tadi dia tak klik dia mata tu kan. Okay, so boleh tengok apa ralat. Boleh tengok. Kat atas ni ada stop. Kat bawah ni pun ada stop. So, main kita letak stop. Okay, nampak tak? Bila ada ralat, okay, kita akan menggunakan teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak. Okay, not that one. Kita nak stop. This one, stop. Okay, adik tarik, stop. Okay, letak sini, bawah sini. Bawah. Okay, bawah. Alright, good. Okay. Yang ni tak ada masalah. Stop. Okay, bawah ni. Okay, lagi. Stop lagi. Letak bawah ni pula. Come. Lagi. Again. Stop. Ambil, stop. Okay, ambil. Letak bawah ni. Sini. Okay, sini. Here. Yes, good. Okay, lepas. Okay, one more. Stop lagi. Okay, put it here. Okay, come. Sini. Okay, good. Okay, see? My daughter yang buat, umur 3 tahun. Okay, so this one, kita tengok balik. Stop dah ada. Okay, so semua dah ada. Jom kita run. Dan kita masukkan umur 45. Anda ialah seorang dewasa. Okay. So, wait. Kita nak check, double check.
Okey, kita nak masukkan umur, kalau umur 13, ada ialah awal remaja. Okey, one more, next. You cannot do like that. Okey, masukkan umur. Kita nak umur 20 tahun pula. 2, 0. Okey, save. Anda ialah seorang belia. Dah tak keluar dah banyak-banyak tadi, jadi confused pula kan. Okey, so settle. Apa nama? Kita punya coding ni dah tak ada ralat. Okey. Output yang dikeluarkan adalah seperti mana yang kita kehendaki. Okey, so nampak tak? So benda ni dengan adik awak pun boleh buat sama-sama. Okey, so lepas ni ini adalah yang basic. Okey. Nanti lepas ni boleh create lagi coding yang lain. And then okey, sekejap. Teacher nak tunjukkan untuk save. Tekan disket, letak nama. Okey, nama apa? Ini adalah practice. Kita letak practice Wait. Practice. Kita tengah record sayang. Wait. Practice aplikasi. Okay, go. You touch. A. Okay, P. L. I. K. A. S. I. I mana I? Okay, tekan save. Practice aplikasi 4.2. 4.2. Editing. D. Sayang, D di sana. I ni. I here. I, and G. Editing. Okay, tekan save. Adik tekan save. Allah. Okay, tekan save. Allah. Okay, tekan save. Tekan save. Adik nampak tak? Okay, save. Okay, project saved. Alright, so dah save. Okay. So ini yang ada dekat dalam blue text. Okay, untuk awak explore lebih lagi, boleh tengok contoh example. Ini dekat main course tadi kan, main page tadi. Pergi dekat example, dia ada tunjukkan. Okay, dia ada tunjukkan game, macam mana nak buat space battle. Ni antara game-game yang ada lah. Yang awak boleh buat sendiri. Kalau tak kita asyik main je kan, orang buat. So sekarang kita buat game ikut apa yang kita nak. Selalu awak pernah tak main game? Awak kata, Allah kenapa tak macam ni, kenapa tak macam ni. So now awak boleh main, awak boleh buat sendiri. Game yang simple lah. Okay, game yang simple yang suka adik-adik awak suka. Tengok kita cuba main. Tekan ni. Hati peluru. Okay, go. Okay, jalan sini. Okay, alright. Okay, adik. Okay. So itu antara macam mana kita nak tengok. Ini adalah coding dia. Itu contoh game yang ada lah. Okay, coding dia yang mana? Coding dia yang ni lah. Ni. Nampak tak? Okay, tepi sekejap. Ni. Ini adalah coding dia. Okay. Simple je kan? Maybe tadi awak main, bila main dia tak ada markah kan? So awak boleh letak markah. Jadi kita boleh tengok siapa markah tertinggi. Okay, jap. Okay, lepas ni ada boleh main. Okay, so contoh lain, nak buat animasi contoh. Sebelum ni kita asyik tengok kartun je kan. Kita seorang kata, kenapa dia tak macam tu, kenapa? Kali ni kita ada idea sendiri, boleh buat kartun animasi sendiri. Dia bergerak. Okay. So boleh buat animasi sendiri. Okay. So ini adalah contoh-contoh lah. Sebelum nak sampai ke master macam ni, kita kenalah
beginner dulu, buat yang simple. Kita tiru dulu apa yang ada. Kemudian nanti dia boleh nak membina idea sendiri untuk buat coding sendiri. Okey. Buat yang simple-simple. Okey dah. Okey. So, teacher rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey. Ada banyak lagi contoh example yang ada. Kemudian ada projek projek, boleh tengok projek besar-besar lah yang memang bombastic lagi dah. Okey, yang ada kait dengan AI, yang ada gunakan robot, okey, Arduino dan sebagainya. Okey. Alright, so ini yang lebih ni. Ini ada shop nak membeli lah. Siapa yang rasa nak invest, okay, nak melabur dalam ni, bolehlah beli barang-barang dekat dalam ni. Ada robotik. Siapa yang rasa memang mampu dan rasa nak explore lebih, so boleh. Adik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Okay, sana macam ni ada banyak. Buat nak tengok robot tu dekat. Permainan. So ini dolar, harga dalam dolar. So terpulang. Okay, kalau nak nak advance, lebih boleh. Sebenarnya bukan ni saja, banyak lagi kebenaran dekat dalam. Kita ada Arduino. Kalau untuk essential kita ada robot siapa yang rasa ni boleh masuk robotik. Okay. Okay, so community learning, teacher tak pernah explore dia, bolehlah explore semua benda tu. Okay, so teacher rasa itu sahaja untuk hari ini. Semoga perkongsian pada hari ini dapat membuka dan awak akan rasa nak explore lagi. Nak explore lebih, nak terbukai lebih. Benda-benda macam ni dia kena explore lagi. Okay, bagi guide sikit dekat dalam kelas sikit je, kemudian explore lebih tu lebih lah. Sama orang game. Mana ada kita belajar game dekat dalam kelas kan? So, benda awak explore sendiri. So, terus jadi master, terus jadi daripada tu jadi beginner, daripada beginner jadi noob. Mana dulu? Noob dulu ke beginner dulu? Noob dulu ke beginner dulu? Beginner dulu lah kan? Lepas beginner noob. Lepas noob pro. Okay. Oi, adik. Ni tengok teacher pun tak explore lagi. So this one Hai. Okay, nampak budak-budak ni dia memang kalau dia akan explore. Okay, so nanti you all explore. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Nak teacher dah macam-macam. Okay, wait. Teacher, ibu tunjuk. Wait. Ni nanti macam. Okay, 1, 2. Ni mesti tambah. Okay. So nampak benda ni memang okay, kita play dia. Drag and drop. Okay, ikut dia lah dia nak drag and drop tu. Okay, ikut. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Sehingga kita berjumpa lagi pada selepas ni kita akan bincangkan tentang ulangan pula. Hari ni struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan di mana kita fokus pada pelbagai pilihan. Dan next class kita akan fokus pada ulangan pula. Okey, ada soalan dekat dalam buku teks tu. Practice aplikasi 4.3. Okey, boleh cuba buat. Saja nak challenge diri kan. Muka surat 99 tu boleh buat. Nanti kita kelas akan datang kita akan bincang. Okey, sebelum kita masuk kepada struktur kawalan ulangan untuk kita gunakan dalam, untuk kita aplikasikan dekat dalam apps PictoBlox ni. Okey, sehingga berjumpa di lain waktu, di lain masa. Dengan itu teacher sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.